terima kasih pada kawan-kawan yang sudi hadir pada hari Selasa hari ini 2 hari bulan 8 pukul 10. Minta maaf lah. Biasalah kita berjanji ni, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang salah location. Sebab restoran Syaz ni ada dua, satu dekat Sunway Pyramid, satu lagi dekat sini. So kita tunggu. Kalau ada macam ni pun dah lebih kurang dalam 30 orang korang, okey lah, kita boleh mula lah. Okey. So tujuan saya panggil kawan-kawan, kita nak buat kelas tapi more pada soal jawab. Saya tak nak saya seorang bercakap, seorang pun apa ni, saya seorang bercakap nanti kan saya letih. Kan? Kita bagi soal jawab. Yang mana yang saya tahu saya akan jawab, yang mana yang saya tak tahu, ada kawan-kawan yang lain yang tahu, boleh tolong jawabkan. Sebab dalam ni lingkungan yang jadi driver, saya rasa ada yang asasnya daripada teksi, asasnya daripada 2014, 2015, 16, 17, 18 dan seterusnya. Ada yang lama dan ada yang baru. Saya pula dikategorikan sebagai driver yang baru 2017. Kalau yang lama tu 2014, 15, 16. Yang macam ada seorang ni ada daripada 2002 kot, 2003. Dia bawa teksi lama. Yang ada seorang lagi pun dia bawa teksi. Okey, tapi fokus saya buat kelas ni more pada kita nak generate income, more kepada bermain dengan masa. Macam mana atas pengalaman saya, kayuhan macam mana, atas pengalaman kawan-kawan yang lain, kayuhan dia macam mana, kita combine kan, kita sekali kan, supaya kawan-kawan yang baru ataupun yang dahulunya tak tahu boleh tahu. Siapa-siapa boleh kongsi. Ambil yang mana yang rasa okey, ambil. Yang rasa tak okey, simpan tepi. Okey? So siapa yang nak saya starting daripada asas? Sebab kalau daripada asas ni ada yang baru ke? Ada yang driver yang 2021, 2022 ada? Siapa abang? Tak payah tanya. Apa daripada 2021? Tahun, bulan? Tak sampai setahun lagi ya? Okey. Alright. So saya boleh combinekan asas yang saya tahu, e-hailing yang saya tahu Okey. E-hailing dekat Malaysia ni kita ada lebih kurang 32, betul? Cik Rizal Adam? 31. Okey. Dan yang utamanya hanya ada lebih kurang bawah, dalam lebih kurang 5 tak salah saya. Yang pertama adalah Grab, yang kedua adalah Myka, yang ketiga adalah Taxi ataupun Asia Ride, yang keempat Gojo, yang kelima yang baru ni lah InDriver. Okey. Semuanya asas yang sama. Okey. Setiap HO ni dia asas yang sama, mengambil penumpang dan kita mendapat some amount daripada situ. Okey, commission based pada setiap company. Yang paling tinggi adalah 20%. Okey, 15%. Ya, 20% adalah Grab, 15% Asia, tak salah saya. Gojo dengan Myka tak salah saya 9%. No, Gojo 8%. Myka 9%. 9.5. Okay. So, dari segi attitude ataupun rating, kita semua sedia maklum yang lebih keras adalah Grab lah. Okey, yang lebih keras terhadap disiplin adalah Grab. Sebab apa? Kalau kita tengok daripada, mungkin kita ambil contoh daripada InDriver.
Kalau kita dulu mungkin dia orang ada masalah bila drive, bila daftar kereta yang lebih daripada 10 tahun pun boleh lepas. Tapi saya tak tahulah sekarang macam mana punya sistem. Sebab saya memang langsung tak ambil tahu pasal in-driver ni. Okey. So yang lain-lain biasanya dia punya tahap disciplinary untuk setiap driver tu mengikut EHO adalah berbeza-beza, tetapi yang paling ketat adalah Grab lah. Kalau tukar kereta memang kita kena tunggu. Okey, kalau road tax mati pun kena tunggu. Kalau apps-apps yang lain, kebiasaannya saya tak sure. Yang lain saya rasa tak ada. Rasanya kalau mati tu melingkup je lah. Selagi kita tak update dekat dia sendiri, selagi tu melingkup. Saya tak tahu apps lain, wallahualam. Tetapi kalau dari segi Grab, kalau insurans tak ada, memang automatik dia akan freeze. Baru-baru ni Kak Azlina lesen mati. Mana Kak Azlina mana? Kak Azlina. Okey, lesen mati, PSV dia mati, dia akaun dia kena freeze. Cuma kena ingat okey, untuk Grab, apabila akaun tu kena freeze disebabkan road tax ataupun insurans yang mati, okey, dia akan mati pada hari yang betul-betul mati, baru dia freeze. Okey, so untuk update, kita hantar dokumen. Sesiapa yang lambat ataupun kita hantar, contohnya kita hantar awal pun 2 minggu awal untuk road tax dan insurans, dia tetap juga akan mati pada hari yang dimatikan itulah, waktu hari mati itulah. Okey, so dia akan ambil 2 ke 3 hari waktu bekerja, kecuali kalau kita pergi GDC. Tapi yang setahu saya baru-baru ni pun, yang datang ke GDC pun untuk update sebabkan dia terlambat pun dihalau, kena mengikut apps. Saya pun tak tahu kenapa, mungkin dah malas nak buat kerja kan. Sepatutnya kalau ikutkan, berkompromi lah. Pada saya, staff-staff Grab ke apa ke, berkompromi lah sikit. Sebab benda ni cari makan. Sepatutnya tak ada isu. Kalau dia orang dah hantar 2-3 minggu awal, sepatutnya boleh update awal. Tapi mungkin disebabkan dah berkaitan dengan EVP, so benda tu jadi bermasalah. Wallahualam, saya pun tak tahu. Tapi untuk road tax dan insurans ni, biasanya dia akan lock account 2 ke 3 hari waktu bekerja. Tak juga. Okey. Continue terus. Abangnya continue terus. Nasib kalau lepas ada, yes, yang itu betul. Yang itu memang kena follow up. Tapi kes macam Nas, kes macam Nazri, Nas, dia dah approve, tapi waktu mati baru dia boleh on. So benda tu based pada sistem, kita pun tak tahu macam mana cara kerja app. Saya kerja sistem yang ada dekat Grab ni. Tapi pada saya, mostly yang saya ambil, kebanyakannya 2 ke 3 hari waktu bekerja dia akan lock account. Okey, itu untuk road tax dan insurans. Okey, tetapi tidak pada lesen ataupun dengan Puspakom. Puspakom kita boleh renew walaupun mati Puspakom tu, dia tak ada hal. Okey, lesen boleh update awal, tak ada masalah, dia tak ada berkaitan dengan EVP. Cumanya kalau cara saya untuk lesen ni, okey, kalau kita update 2 minggu awal, okey, minggu pertama tu kita biarkan dulu, tak payah nak kacau-kacau CS. Tapi minggu yang kedua, maksudnya seminggu sebelum nak mati tu, okey, kita dah mula kacau. Setiap hari call, okey, tanya dia orang ada masalah ke tidak. Tapi dengan syarat, gambar-gambar yang kita hantar tu jelas, dia punya butir-butir dalam nampak, bila dibesarkan pun nampak. Sebab yang tengok dekat sana pun tak tahulah, mungkin dia punya kantar tu terlampau besar benar, sampai kadang-kadang tak jelas sikit pun tak lepas. Kita tak tahu siapa staff dekat sana, saya sendiri pun tak tahu. Tapi kalau boleh gambar tu kena clear lah. Okey.
So itu dari segi update. Dari segi asas, sekejap memekak pula mesin. Okey. Dari segi perjalanan ataupun dari segi rating, saya rasa rating saya dah cakap tadi. Yang keras adalah Grab. Cumanya yang berbahaya untuk Grab ni, tolong jaga 4 benda ni. Okey, yang pertama, jangan ambil duit lebih walaupun 10 sen daripada customer. Okey? Kalau misalnya kata customer tu muntah ke apa ke, biasanya dia akan ada pemberian daripada Grab lah. Maksudnya 100.5 maksimum. Kalau orang muntah, kita cuci and then dapatkan resit daripada diorang boleh claim sehingga 150. Kalau benda tu melebihi daripada 150, dia tak akan cover lah. Kalau kurang pada tu, dia punya amount, base pada amount. Kalau RM80, RM80 lah dia bagi. Terpulang pada kawan-kawan semua. Bak muntah ni, kadang-kadang pun ada customer yang boleh bagi, sebab dia tahu salah dia sendiri. Okay, kita boleh kompromi. Tetapi benda ni kalau boleh elakkan, jangan ambil walaupun 10 sen daripada customer, sebab benda ni akan jadi isu. Disebabkan 10 sen inilah akaun kena ban sampai bila? Sampai bila-bila. So, lebih baik, lebih selamat jangan minta. Even kalau kita pick up kena lalu tol sekalipun, jangan minta daripada customer. Kita boleh minta daripada Grab, tak ada masalah. Grab boleh bagi. Duit tu tak ada masalah. Kita just report, kita bagi statement daripada e-wallet kalau guna e-wallet. Kalau gunakan kad, dia akan minta daripada website. Boleh, detail tu, data-data tu semua dia orang boleh bagi. And then dia akan tengok immediately, biasanya dalam 24 jam tu dia boleh bagi. 24 jam ke 48 jam. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jangan bergaduh dengan customer. Benda-benda ni, yang bab bergaduh ni, kalau boleh lah elakkan. Sebab benda ni pun, sebab kita nak makan lama ni. Benda ni kita nak guna lama. Akaun kita ni bukannya akaun yang 2-3 hari lepas tu kita nak off, tidak. Kita nak guna lama, terutamanya pada yang full time. Okey, sebab ini mata pencarian. Okey, yang ketiga, gaming ataupun mod. Okey, benda ni dah lama tak dengar. Tapi apabila ada apps-apps lain yang security dia lebih kurang, dia punya security dia teramat lemah. Kita ambil contoh, minta maaf, saya ambil contoh InDriver lah. Dia ataupun ada apps yang lain yang security dia teramat lemah. Kawan-kawan yang menggunakan mod ni akan keluar balik. Okey? Sebab sistem untuk pengambilan pemandu adalah siapa yang paling cepat. Siapa yang paling dekat. So, kalau kita ambil contoh daripada airport sekalian pun lah. Kadang-kadang kalau kita tengok dekat maps tu, kereta driver tu ada dekat dalam arrival. Okey? Dekat dalam arrival. Padahal kita tak dibenarkan menunggu di sana. Macam mana kereta tu ada di sana? So, apabila booking tu sampai, dapat baru terhege-hege daripada Petronas. Itu biasa. Itu biasa. Benda ni terjadi daripada start Uber lagi 2012. So, benda ni tak akan hilang selagi sistem ni berteknologi. Sistem tu mesti ada kelemahan, dan kelemahan tu akan digunakan oleh orang-orang yang macam ni lah. So, untuk sistem security ni, Grab ni dia dah keluarkan, saya rasa juta kot, bilion kot untuk security supaya semua driver dapat job seadil-adilnya. Okey? Ya, bukannya nak cakap pasal kalau orang guna mod ni, Grab tetap
agak akan dapat 20%, betul. Grab tetap akan dapat 20% dia tu. Tapi disebabkan keadilan, so lebih baik dia mencegah. Sebab apa? Dia akan ada tak sekata. Ada yang hamba Allah ni boleh dapat 1,000 satu hari sebab main mod, sebab dapat job jauh memanjang. Okey, ada yang dapat pun setakat 100. Sebab apa? Benda ni di manipulate. Okey, so yang ketiga, yang keempat adalah accident. Okey, accident ataupun berkaitan dengan kenderaan, tukar kereta. Okey, ingat kalau dengan Grab kalau kita tukar kereta adalah menjadi satu kesalahan kalau kita menggunakan kereta lain sementara waktu. Itu satu kesalahan yang amat besar. Sebab apa? Benda ni pernah terjadi dulu. Driver pernah bawa pakai kereta lain, customer pun okey, accident. Bila accident, Grab terpaksa menanggung, menjawab. Bukan sekadar Grab saja, apps lain pun sebenarnya tak bagi tukar kereta. Sebab apa? Dia dah allocatekan kereta tu, yang itulah dia. Tapi security ataupun ketegasan dari segi kuat-kuasaan untuk penukaran kereta ni, apps lain mungkin sedikit lemah. Mungkin dengan Grab dia agak keras. Sebab melibatkan keselamatan. Apabila melibatkan keselamatan ni, memang dia tak boleh nak berkompromi. So kalau tukar kereta tu biasanya ambil masa 2 minggu 2 minggu ke 3 minggu waktu bekerja untuk dapatkan EVP semula. Okey, benda ni pun saya nak highlightkan lah. Kalau mungkin e-hailing FM, mungkin yang mendengar pun daripada pihak-pihak kerajaan, JPJ ataupun senang cerita JPJ lah, ataupun APAD, kenapa perlu melambatkan urusan pengeluaran EVP ni? Sepatutnya pada saya pengeluaran EVP ni perlu cepat. Sebab kalau sekadar driver yang part time, saya tak risau, diorang ada gaji. Tapi yang mana yang full time? Penukaran kereta. Okey, kalau kita beli kereta, mungkin kita boleh tunggu sebab kita dah prepare. Kalau accident, tiba-tiba kita nak pakai kereta mungkin daripada Grab ataupun mungkin daripada kereta sewa yang lain, kena ambil masa 2 ke 3 minggu. Bila dah siap tukar kereta, tiba-tiba kereta yang lama dah siap nak tukar balik, pun ambil masa 2 ke 3 minggu balik. So benda ni pada saya, kalau boleh untuk pihak kerajaan, tolong perhalusi benda ni. Tolong percepatkan proses EVP ni supaya driver-driver semua tak tersangkut waktu untuk kayuh ni, untuk berjalan ni. Pasal apa? Dulu kalau kita nak tukar kereta tanpa ada EVP bagai apa semua ni, legalize punya sistem, tak sampai 1 jam tak ada hal, boleh tukar kereta. Tapi bila ada EVP bagai ni semua, benda tu jadi lambat. So saya tahu yang melambatkannya bukannya Grab ataupun bukannya AirAsia. Yang melambatkannya adalah orang yang bekerja kerajaan. Saya minta maaf, saya memang tembak habis ni. Sebab saya tahu, saya di kalangan driver, nak kata hardcore pun tidak, nak kata tak hardcore pun tidak. Tapi saya di kalangan diorang yang setiap hari saya dengar masalah. Bang, kenapa lambat? Kenapa cepat? Kenapa lambat? Kenapa masih lagi sampai sekarang tak ada EVP? Saya tukar kereta dah 3 minggu, tak dapat lagi EVP. Kereta saya dah accident 2 minggu, 3 minggu, tak dapat lagi EVP untuk kereta yang lain. Benda ni saya sentiasa dengar, keliling saya dengar. Atas kapasiti saya pun sebagai timbalan Presiden GDMA, atas kapasiti saya sebagai pelatih ataupun diorang ni pun menganggap saya sebagai guru, apa-apa pun diorang akan refer juga pada saya. So saya dengar benda ni, permasalahan ni setiap hari. Bang, kenapa macam ni? Kenapa lambat? EVP lambat, terhegeh-hegeh dapat 6 bulan. Kenapa perlu keluarkan isu ni? Kenapa perlu keluarkan isu ni? Sepatutnya
percepatkan urusan tu kalau boleh seminggu. Jangan duduk malas saja duduk dekat dalam office tu. Kan? Saya minta maaf banyak-banyak Saya memang niat saya memang nak tembak. Sesiapa pun saya akan tembak. Sesiapa. Saya tak kira siapa pun. Ada bermasalah mengenai driver, memang saya tembak. Okey? So, ingat benda ni, 4 benda ni. Untuk bawa Grab, tolong jaga 4 benda ni supaya anda tidak di-ban. Okey, yang lain-lain tu sekadar cancellation rate tinggi apa semua tu, benda tu masih lagi dia ada bagi warning. Dia bagi suspend dulu seminggu. Tapi kalau 4 benda ni tadi yang saya beritahu, terus ban tanpa ada belas ihsan. So tolong beringat. Okey? So itu biasanya asas. Dan untuk asas cara kayuhan kejap lagi lah kita buka lah. Saya akan ada tulis-tulis kat sini sikit. So sekarang ni bila asas kita dah tahu, saya nak buka sebab saya more pada Q&A. Siapa yang ada nak bertanya, boleh kemukakan sekarang. Siapa nak bertanya? Yang baru sampai, terima kasih. Siapa nama agak ni? Oh, dia agak yang itu okey. Tak apa. Tak ada masalah. So, ada apa-apa nak tanya? Janganlah tak tanya. Okey. Alright. Okey. Benda yang pertama pasal isu fare ni. Sebenarnya benda ni sejak daripada saya starting, saya tak tahulah korang ingat ke tidak. Tapi sejak daripada saya starting 2017 sampailah sekarang, apabila tamatnya perayaan, memang dia akan jadi, harga tu akan jadi rendah. Yang pertama disebabkan driver yang part time, duit dah habis, so semua keluar untuk support balik hari raya baru ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua memang dah full time lah. And then yang ketiga ni disebabkan adanya insentif. Okey, kenapa insentif ni diadakan? Ada beberapa company yang buat insentif. Kenapa? Sebab yang pertama, sistem diorang ni adalah supply versus demand. Apabila supply tak ada, demand tu tinggi, harga akan melantun. So untuk diorang panggil balik driver diorang akan sediakan insentif. Tapi walhal sebenarnya dia bagi tu tak banyak pun. Biasanya kalau kita ambil seminggu pun paling maksimum pun 200. Okey, bukan bonus Ni bukan bonus atas Grab dia bukan bonus. Tapi ni insentif. Yang per trip yang dia bagi 12% ke 10% cashback, 8% cashback apa semua tu. Niat dia adalah untuk memanggil semula semua driver untuk keluar memandu dan bagi harga tu stable. Sebab sebelum ni ada isu pula harga terlampau tinggi. Katanya customer duk komplain harga tinggi. Kalau diikutkan harga tu sebenarnya memang ditarap rendah pun. Sesiapa yang dengar live ni ke apa ke, bukan sebagai pemandu tetapi sebagai penumpang, harga ni sebenarnya dah start low daripada 2018 lagi. Lebih kurang 30%, 40%. Sekarang ni saya rasa almost 50% daripada harga 2017, 16 dan seterusnya. So apabila dia orang cakap harga tu naik, cuba tanya dengan dia orang balik, dia orang tu start guna apps ni start bila? Kalau start baru lepas PKP ni baru guna apps, tak payah. Sebab dia memang takkan tahu. Kalau dia cakap dia naik Grab daripada 2016, dia membohong. Pasal apa? Sebab harga dulu, contoh saya ambil satu contoh, daripada Sri Putra Mas Monkiara, Sri Putra Mas pergi ke KLCC, harga sekarang ni kalau betul-betul harga high fare dalam lingkungan 22-25, betul?
Okey? Tetapi itu adalah harga normal pada 2017. Kalau high fare dia mungkin dalam harga 30, 40 pun ada. So, nak kata harga tu tinggi sangat pun tidak sebenarnya. Cuma mungkin disebabkan inflasi, tekanan yang ada daripada driver, tekanan yang ada di sekeliling, harga semakin mahal. So dia akan efekkan sekali dengan harga tambang yang dia orang dapat. Sebab dengan gaji pun rendah, nilai wang yang kita dapat tu dah semakin rendah. Okey? So itu, pada saya itu punca harga rendah. Dan lagi satu, kedatangan apps yang saya tak nak sebut perkataan ni, korang ajar. Tapi pada saya apps ni satu apps yang apabila memberikan kebebasan 100% untuk customer buka harga, 90% driver akan beranap. Betul tak? 10% je rider, customer driver akan okey. Sebab apa? Waktu driver tak ada, hari raya, apabila harga tu terlampau, apabila dia orang tak dapat driver 2-3 jam, dan dia orang berfikir, oh tak apalah, aku gunakan apps ni, aku buka je harga tinggi sikit, janji aku dapat driver. Okey? Tetapi itu 10%, kebaikannya datang pada driver. 90% lagi ganap. Contohnya pergi airport, daripada Sunway pergi airport harga Grab 65, tapi harga daripada apps tu RM30 pun ada, including tol pula. 30-25 ringgit pun ada, termasuk tol kepala otak dia. So benda ni tolong. Saya sebenarnya saya saja cakap kuat ni, biarlah yang ada di sekeliling bukan daripada golongan kita pun, biar dia dengar, supaya dia orang ingat kita ni hanya dapat keuntungan tu bersih semata-mata. Tidak. Minyak setiap hari, kita jalan setiap hari 300-400 kilo. 300-400 kilo tu bukan satu jarak yang pendek. 300 kilo tu daripada sini KL pergi ke separuh, mungkin hampir sampai ke Terengganu. 300 kilo ke 400 kilo. Ataupun daripada KL pergi ke Pening, 300 kilo kemungkinan. So itulah yang kita hadap setiap hari, bukannya sebulan sekali, setahun sekali, tapi setiap hari. Dan mileage tu setiap hari. No, servis tu untuk 10,000, biasanya kalau hardcore punya driver, biasanya 3 minggu. Okay? Siapa yang hardcore drive, dia akan dapat rasakan untuk servis kereta, tukar minyak semi foli sintetik yang harga dia RM250 lah biasanya. Itu baru minyak hitam. Tak sampai 3 minggu pun datang balik kedai untuk servis balik. Okey? So kena ingat, sesiapa yang menjadi bukan di kalangan driver, anda sebagai seorang penumpang, anda kena consider sama kami ini macam mana. Memang nampak betul, saya tak nafikan income kami ini boleh dapat 5 ke 10 ribu sebulan, saya tak nafikan. Tetapi apabila kami comparekan balik, apabila kami deduct balik dengan maintenance dan minyak yang kami gunakan, lebih kurang 60% akan loss. Kita cuma dapat profit lebih kurang 40%. So tolong consider sama benda-benda ni. Okey? So kalau boleh, bukanlah saya nak cakap hapuskanlah apps tu, tidak. Dia walau macam mana pun ada juga sedikit kebaikan, tetapi pada saya lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Dan kepada pihak management yang apps ni lah, saya pun nak sebut nama pun saya segan. Sebab tukang promote dia ada. Tapi saya sebutkan jugalah kepada management InDriver, kalau nak jumpa saya, kalau nak nombor telefon saya, boleh minta pada E-Hailing FM. Diorang ada nombor telefon saya, nak jumpa saya. Apa penambahbaikan yang korang perlu buat, perlu ambil daripada driver, boleh jumpa saya, tak ada masalah. Dan setiap mana-mana pun, EHO pun, kalau nak ambil pendapat saya
ada beberapa orang-orang yang berkedudukan ada nombor saya. Jangan awak bertanyakan, jangan bertanyakan dengan orang yang cuma pegang pensel, cuma pegang pen, cuma pegang kertas, cuma pegang kamera, cuma pegang interview. Okey, saya minta maaf saya bukan saya cakap terus terang tadi, saya akan buka semua. Cuba tanya dengan driver yang duduk dekat atas jalan 10 jam 300 ke 400 km setiap hari, tanya dia orang. Macam mana kesusahan dia orang? Ambilkan pembaharuan yang dia orang nak bagi pada kita, supaya anda boleh nampak lepas ni semua akan jadi harmoni, insya-Allah. Okey? So harga rendah ni pada saya asas harga dia sebenarnya datangnya daripada Grab. Okey? Semua asas harga yang ada di Malaysia ni datangnya daripada Grab. Yang lain-lain ni, company-company lain ni dia akan ikut. Dia akan ikut setara, lebih sikit RM1 atau RM2, kurang sikit RM1 atau RM2. Okey? Tapi apabila Grab ni harga dia turun, memang keseluruhan KL ni akan turun, keseluruhan Malaysia ni akan turun. So benda ni pun saya nak minta juga daripada management Grab, tolong consider kami ni. Tak bolehlah anda, saya tahu sebab Grab je nak menjaga lebih ramai driver daripada EHO yang lain, tapi considerlah harga tu sikit. Adalah kenaikan 10 atau 15% daripada apa yang ada sekarang, supaya kami ni lebih selesa. Okay, sama juga macam yang saya cakap tadi. Kalau pihak management nak jumpa saya, silakan, saya boleh jumpa. Dan sebenarnya saya sendiri pun daripada dulu sampai sekarang memegang jawatan Timbalan Presiden GDMA, saya sendiri pun tak ada akses untuk pergi berjumpa dengan pihak management Grab. Sampai sekarang saya memang nak sangat berjumpa dengan management Grab, sebab ada banyak benda yang saya nak beritahu, ada banyak benda yang saya nak bertanya. Okey, sebab segala-galanya, kalau anda nak tahu, segala-galanya driver yang saya ada sekarang di keliling saya, yang saya pernah ajar, yang saya pernah buat kelas, yang pernah datang personal message dengan saya boleh kira lebih kurang ada 2,000 atau 3,000 orang. Saya consider boleh dikatakan sebagai anak murid lah, yang bertanya pasal kelas, macam mana Black boleh dapat macam ni, banyak ni. Saya consider saya mungkin banyak tu. Dan saya nak bertanya dengan dia orang. Kenapa dan bagaimana dan apa sebab mereka buat sekian-sekian ni. Sebab daripada dulu sampai sekarang saya letih mencari jawapan saya sendiri. Contoh, saya ambil satu contoh. Kenapa pick up jauh? Okey, selepas pukul 8-9 malam pick up jauh. Memang saya tahu saya boleh dapat 3 jawapan. Okey. Yang pertama, apa basic yang CS cakap? Driver kurang. Itu pada saya jawapan yang klise. Okey, yang kedua, saya dapat pastikan, saya dapat perasan. Ingat tak sebelum ni masa kita pick up dekat, kita selalu collect RM3, betul? Disebabkan disebabkan customer tak bersedia, betul? So kemungkinan besar apabila dia orang komplain, kenapa terlampau cepat sangat driver, padahal sebenarnya salah dia orang. Kena booking apabila bersedia. Tapi ini dekat rumah, belum pakai token, belum pakai seluar, baru nak dah siap booking. So apabila driver sampai, lepas 5 minit driver belah, dah kena RM3. Mungkin disebabkan itu Grab, mungkin disebabkan terlampau banyak sangat komplain kenapa terlampau cepat sangat driver. So dia ambil range yang jauh supaya driver tu boleh bersiap sedia. Kalau kita perasan sekarang ni, RM3 tu sangat jarang kita dapat, betul? Disebabkan itu yang saya fikir. Bukan saya dapat jawapan daripada dia orang, daripada pihak management. Itu yang saya fikir. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kemungkinan besar kalau perasan dulu tengah malam apabila kita putus job, kita teraba-raba nak cari point.
Tetapi sekarang untuk kita dapatkan job tu, biasanya sangat jarang kita dapat job yang terputus. Kalau betul-betul job tu hari yang susah, memang putus lah sekejap. Tapi kalau biasanya dia takkan putus. Kita duduklah tempat, contohnya pukul 12.30 malam, contohnya Bukit Jalil. Pukul 12.30 malam tu dah tak ada apa. Tapi kita dapat job pergi pick up dekat mana? Puchong. Sebab apa? Dia tak nak kita tersalah arah, tak lost. Mungkin aku expect mungkin Sri Kembangan ada job, padahal kat sana pun lagi kosong. So kita membazir minyak. So sebab tu dia pergi dia tarik kita. Itu kemungkinan. Tapi exactly jawapan kita tak tahu. Sebab tu kalau nak saya memang nak berjumpa dengan management. Tak kisahlah kalau anda rasa malu nak jumpa dengan keseluruhan ni, takut sebab tak dapat bagi jawapan macam mana yang saya bagi dengan anda, nak jumpa saya direct, face to face. Dekat office pun saya sanggup datang. Tak ada masalah. Sebab memang saya nak tahu apa sebab kamu buat macam tu. Exactly kita orang nak tahu. Dah senyap dah. Okey. Yang apps lain, dia ada kekuatan dan kelemahan masing-masing. So saya tak boleh nak cakap lebih daripada apps lain sebab saya sendiri pun tak memandu dengan apps yang lain. Okey. So ada apa-apa yang nak tanya lagi? Bro, berkenaan dengan tambang murah ni, okay, bro, kita berkenaan dengan driver, tolong jangan ambil tambang yang rugi. Kita pun diminta faham. Okey. Kami melihat kerajaan macam buat tak faham. Boleh komen sikit tak peranan kerajaan macam tunggulnya juga tak pasti. Okey, dari segi harga ni memang daripada asas dia memang tak akan dikawal. Daripada bukan sahaja dari segi pengangkutan apps, bukan dari segi pengangkutan sahaja. Kalau kita perasan dari segi makanan, harga tu pun tak dikawal. Betul tak? Dari segi online shopping, siapa yang tawarkan harga murah, kita akan beli. Contohnya dekat Shopee, kebanyakan orang lebih more pada Shopee sebabkan dia orang boleh dapatkan harga yang lebih murah compare pada kita beli sendiri. Contohnya kita pergi beli barang, spare part kereta, kebanyakan orang ambil daripada Shopee, beli pada Shopee sebab mungkin murah, lebih kurang dalam 10%. Tapi inilah hakikat yang sebenarnya memang daripada dulu sampai sekarang. Apabila kerajaan cakap benda ni adalah open market, yang menentu ukurkan harga adalah pihak syarikat. Tetapi pada saya, apabila anda boleh bising bila rakyat cakap harga naik, kenapa anda tak bising apabila harga itu terlampau rendah, ataupun anda tidak membuat sesuatu apabila harga itu terlampau rendah? Yang membebankan driver-driver yang ada ni semua pun adalah rakyat yang anda kena jaga. Sepatutnya anda kena bagi, tetapkan harga tu. Tapi kalau pada saya, YB baru-baru ni cakap Wikasyong 7% pada 9%, itu tahun 70-an 60-an punya harga. Benda tu mengarut. Sepatutnya kena sama ataupun bawah sikit. Macam mana saudara Kamal GTSM dia buat apps yang baru sekarang ni dengan rate harga RM1.20, kurang 0.05 daripada taksi. Lebih adil, okey, tak ada masalah. Okey. So pada saya, kawalkanlah sedikit, janganlah terlampau rendah sangat awak bagi. Apabila harga rendah, buat tak tahu. Tapi apabila harga tinggi, rakyat bising sikit dia bising. Media pula mengambil benda tu sebagai satu asas yang paling besar. Tiba-tiba termuncul pula dalam hidup kita orang, anda ni yang dikatakan menteri ni, tiba-tiba muncul pula anda nak menjadi hero pada rakyat, cakap oh harga ni tinggi, nak kena minta penjelasan daripada ASO semua bagai. Bullshit. Jangan. Sebab kami pun rakyat. Bukannya kami ni pendatang tanpa izin semua. So tolong, apabila harga terlampau rendah tu,
Ambil juga pendapat kami ni, kenapa harga terlalu rendah ni. Tanya juga pada company, jangan buat tak tahu. Sebab kami ni semua pun rakyat, kan? Kalau rasa tak mampu nak jaga, duduk kat atas tu, turun, bagi orang lain, kan? Dah tua sangat, otak dah tepu orang ya, turun pada saya. Okey, so ada apa-apa lagi nak tanya? Sebelum lepas ni kita masuk ke kelas macam mana dapat target tu semua. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada, senyap Ni 5 hari bulan ni. Oh, 5 hari bulan. Oh, Katanya kena offline. okey. Wih, ini sebenarnya soalan yang berat sebenarnya. Orang tanya saya pun saya, kalau orang tanya pagi, petang pun saya jawab. Sebab saya takut nak bagi jawapan. Okey, kalau tanya saya, dari segi saya ni hardcore driver, permasalahan tu boleh selesai dengan cara ini, kami sanggup buat. Tapi bukan mogok. Okey, bukan mogok, cuma offline. Kan, satu hari saja offline. Kan, biar rasakan, biar dia rasakan. Tak kisahlah daripada segi e-hailing ataupun p-hailing ataupun apa-apa yang nak join masa tu, kalau nak offline silakan. Saya nak menggalakkan pun tidak, saya nak mengiyakan pun tidak, saya nak menindakkan pun tidak. Sebab apa? Ada juga yang betul-betul yang memang dia tu ada income hari tu juga habis sebab ada kekangan kewangan, hutang dengan Along ke, hutang dengan kawan-kawan ke yang perlu dilunaskan. So dia nak kayuh, tolong jangan marah dia orang. Bukan cakap dia orang tak bersatu, tapi atas ada beberapa faktor yang menyebabkan dia orang ni perlu juga. Okey, tetapi sesiapa yang rasa sayang pada industri, rasanya dengan cara ini pihak EHO akan turun jumpa dengan kita ataupun pihak kementerian jumpa dengan kita offline je. Daripada pukul 7 pagi sampai pukul berapa? 12 malam yang dia orang cakap tu. Offline je supaya dia orang pun supaya kerajaan pun tahu bahawa kehadiran kita ni sebenarnya bagi impak yang besar kalau kita offline ataupun berbuat sesuatu. Okey, kalau ada kemampuan rasa boleh offline lah. Tapi kalau rasa betul-betul terdesak nak teruskan, saya tak cakap, saya tak akan marah ataupun dekat tengah jalan saya akan maki, tidak. Sebab setiap orang ada dia punya permasalahan. Tetapi pada saya, mostly yang ada di hadapan saya ni, saya rasa mampu. Setakat satu hari rasanya okey kot, sebab masih lagi awal bulan. Komitmen tu dah habis bayar kot untuk bulan 7 punya. Yang bulan 8 ni punya hujung bulan nanti. So mungkin boleh anda offkan sekejap. Yang off tu kalau nak lepak kedai minum ke apa ke, boleh ajak Black, no problem. Macam mana ada satu grup daripada grup GPG, lepak sama-sama sampai 3-4 jam, tak ada hal. Kalau online juga mungkin disebabkan permasalahan tu, tak ada hal lah, tak ada masalah. Cumanya saya rasa peratus untuk offline tu pada saya lah mungkin lebih tinggi. Kalau boleh kita offline lah. Baik, Black. Okey. Kalau misal kata berlaku apa yang dirancang 5 ke 8 ni, nasihat kepada pengguna-pengguna yang mungkin terkesan dengan offline-nya pemandu. Apabila anda melihat anda terkesan, sebenarnya anda pernah terkesan sebelum ni, masa perayaan hari raya, sejam, 2 jam, 3 jam tak dapat driver, anda rasa susah. So tapi apabila perayaan tu habis, anda menjadikan kami ni sebagai hamba kepada anda, mengharapkan harga tu
boleh jadi murah, tolong. Kami pun manusia. Okey. Kami nak anda tengok yang sebenarnya kami pun ada keluarga, ada family, ada tekak-tekak yang perlu nak disuap. Bukan anda seorang, tapi kami juga. So, kami nak apabila anda terasa susah macam itu, anda prepare lah. Cubalah rasa kesusahan, naiklah pengangkutan awam yang ada. Naik bas ke, kan, yang anda selalu cakap naik bas RM1 10 sen, RM1 free, semua okey. Sekarang ni 100% anda naik bas ataupun anda naik LRT, silakan. Satu hari je kami nak, supaya kami dapat, orang boleh dengar suara kami. So pendirian sebelah DDMA dalam ni taksi lah. Sekali dengan taksi lah. Ya? Pendirian GDMA. Pendirian GDMA dalam isu 5 hari 8. Okey, kalau tanya saya personally, okey, mungkin presiden saya pun agak bersetuju dengan benda ni, yang kita orang dalam lingkungan sama ada kami menyokong pun tidak, membantah pun tidak. Tetapi kalau tanya persen, 70% kami menyokong tindakan offline ni. Bukan mogok, berehat je. Cuti Malaysia. Bukan mogok. Mogok kita tak nak. Kita bukannya budaya kita macam tu. Nak pergi mogok depan istana ke apa ke, tidak. Kami bukan macam tu. Cuma sekadar offline saja. Kan? Tolong isteri masak kat rumah ke, tengok wayang cerita combat ke, kan? Cerita Minion ke apa, tak kisahlah. Bercuti ke apa ke, tak kisah. Tapi satu hari ni je lah. Yang pada yang saya cakap tadi lah, pada penumpang, apabila kami dah beringat awal ni, cuba-cubakanlah belajar naik pengangkutan awam yang lain yang anda rasa sebelum ni murah tu. Naikkan lagi harga murah ni. Yang bas warna purple yang pusing 1 KL percuma tu, naik. Anda rasa lambat ke tidak? Okey? Ada apa-apa lagi nak tanya? Ada apa-apa lagi nak tanya? Okey. Alright. Asas, okey. Saya pergi kepada kayuhan. Sebenarnya apabila kayuhan ni, kalau kita daripada segi Grab pun, dia dah tetapkan. Okey, dia dah tetapkan 1 jam. Okey, dia dah bagi 1 jam RM30. Mesti kita akan dapat. Tapi 1 jam dia adalah belum tolak 20%. So yang ini sebenarnya dia bagi untuk keselamatan. Kalau diikutkan 20%, RM30 1 jam tanpa tolak 20%, sangat mudah kita boleh dapat. Okay, tetapi untuk diri kita sendiri, untuk saya sendiri target saya RM32 1 jam untuk hari Isnin dan Khamis. So apabila 10 jam, saya boleh dapat RM320, kasar dia RM400. Boleh dapat sebenarnya. Okey? Sebenarnya boleh dapat 320 Isnin sampai Khamis dalam lingkungan masa 9 jam ke 11 jam. Kita jangan ambil exactly 10 jam. Sebab akan ada hari-hari Isnin malam, Selasa malam, Rabu ni agak okey sikit sebab ladies night. Okey, Khamis malam dia akan susah. So kita akan ambil range dalam pada 9 jam ke 11 jam untuk dapatkan amount 400 kasar ataupun 320 bersih. Mengikut daripada Grab. Ini saya cerita banyak more pada Grab. Okey.
Kalau lain saya rasa pun mungkin target dia orang 1 jam RM30 pun lebih kurang sama. Tetapi berbeza dengan hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Sebab Jumaat, Sabtu, Ahad saya target RM40. RM40 per jam untuk Jumaat hingga Ahad. Okey, ini saya cerita more pada Just Grab yang kebanyakan orang cakap Just Grab ni adalah golongan B40 marahin. Yang kita sauk semua job, tak kira lah orang panggil job sampah ke, job kecil ke apa ke, kita sauk. So inilah dia. Kalau sistem daripada segi plus ataupun six seater mungkin lebih lagi daripada ni. Tapi saya ambil start daripada Just Grab. Okey. So apabila anda kejar 1 jam RM32 ataupun RM30 1 jam, kebanyakan driver dia ada target 1 hari. Okey, contohnya driver dia ada target 1 hari 300 contoh. Dalam masa 24 jam dia target 320. Kalau dia buat 20 jam 300 pun dia tetap masih dapat target. Betul? Sebab target dia 1 hari. Tapi motif kita adalah balik cepat. Jangan duduk terlampau lama atas jalan. So sebab pada tu biasanya saya mengajar pada orang-orang yang saya kenal supaya belajar mengejar masa. 1 jam RM32. Kalau tak ada, maksud contohnya jam pertama dapat RM32. RM30 fine. Jam kedua kita dapat RM25. Maksudnya jam ketiga kita kena kejar RM35. So apabila kita kejar RM35 automatik kita tak ada masa untuk melengah-lengahkan. Kita tak ada masa apabila kita tak ada job dekat kawasan yang tak ada job. Kita boleh bersilang kaki duduk dekat tepi jalan tunggu job. Tak ada, kita akan mencari job supaya masa tu tak terlampau terbuang. Itu yang saya ajar pada orang-orang yang saya kenal dan sekarang ni dah buka live. Tak apalah. Ilmu ni semua tak ada masalah. Bagi je, saya bagi je. Okey? 1 jam. Apabila anda tak dapat target untuk jam yang ketiga contohnya, tolong cari supaya dapat. Macam mana saya yang biasanya boleh dapat, anda ni semua tak boleh dapat. Yes, orang cakap ketahanan badan ke apa semua. Okey, betul. Tapi kenapa ada lady driver yang boleh dapat? So, apa-apa pun kita base pada income daily kita. Kalau misalnya kata income daily kita 200. So 1 jam kita dapat RM30. So 3, 6, 9, 12, 15, 18. Maksudnya lebih kurang dalam 7 jam kita dah boleh dapat 200 tu. Bukannya 10 jam atau 12 jam. Tak boleh. Kita target RM30 1 jam. Lepas tolak komisen boleh dapat. So kita ada masa lagi banyak untuk duduk di rumah. Kita ada masa banyak untuk family kita. Jangan kita terlampau lama sangat atas jalan. Kecuali kalau anda jenis yang melepak, itu saya angkat tangan. Kalau saya ajar orang yang jenis melepak ni 1 jam RM30 pun diorang cakap payah nak dapat. Sebab apa? Diorang lebih pada duduk, kalau kawan-kawan ajak lepak pun ikut. Pada saya, financial kita sendiri yang tanggung. Kesusahan kita sendiri yang tanggung. Kalau kita susah, tak ramai kawan-kawan yang boleh bantu. So apabila kita nak melepak, pastikan kita punya income tinggal lagi 20% atau 30% nak cukup. Kita nak lepak ataupun kita dah dapat full target kita, nak lepak berapa jam pun tak apa. Okay, bukannya kita baru 1-2 job, kawan ajak lepak, jom ikut sekali. No, tak boleh macam tu. Kita lagi banyak keluarkan duit dekat minum. Kalau 3 jam, 2 jam duduk melangut kat sini, gelas satu orang pun ada 4-5 gelas. Itu baru minum.
RM3 kali dengan 4 kawan, 3, 6, 9, 12. Baru kayu sejam RM30. Jahanam lah. So kalau boleh kita bermain dengan masa. Lagi satu, saya tak nampak pihak kerajaan ataupun pihak persatuan yang bijak pandai ni mengira fare berdasarkan minit. Tak nampak. Even YB Wikasyong pun dia cakap 1 kilometer 7 hingga 90 sen. Saya nak bagi satu contoh. Pavilion pergi ke KLCC, pick up pukul 10 malam. Siapa yang biasa duduk dekat tengah KL lah, pukul 10 malam tu macam neraka dekat sana. Nak pula kalau pick up tu dekat Bukit Bintang entrance, nak pergi pick up tu 20 minit dah. Okey, tak apalah, itu kita biarkan. Tetapi fare dia, kalau ikutkan Pavilion ke KLCC ni lebih kurang dalam 2 ke 3 kilometer. Okey, kenapa? Yang bijak pandai, kalau ikutkan base pada kilometer, harga dia sebenarnya RM5 je. Tapi kenapa apabila waktu macam gini, harga dia boleh jadi 5 ke RM12 ke RM15 macam tu lah. Sebab apa? Sebab bermain dengan masa. Sebab nak pergi menghantar ni lebih kurang pergi ke 15 minit ke 18 minit. Tetapi yang bijak pandai duduk ke atas-atas ni masih lupa. Kenapa masih lagi mengira base pada kilometer? Kenapa tak mengira base pada minit? Contoh, fare daripada Sunway pergi ke Kelang lah, perjalanan dia 25 minit. Fare dia lebih kurang dalam 30 kalau RM30 tinggi sangat, RM25 lah. Sebab kita ambil base. Okey, saya ambil base 1 minit adalah RM1. Okey, dan asas dia sebenarnya, nak mengelakkan saya ni tak stres. Okey, fare 1 minit sama dengan RM1. Contoh, kita bagi contoh, fare tu harga dia RM25. Okey, penghantaran kebiasaannya adalah 25 minit. Tapi saya akan plus minus 10 minit lagi sebab dengan keadaan harga sekarang. Okey, so maksimum kalau dikatakan harga tu standard adalah RM25 penghantaran maksimum sampai ke 35 minit. Kalau lebih daripada itu, contohnya RM25 hantar 45 minit, itu bukan high fare, itu low fare. Kebanyakan orang, tak kisahlah orang baru ke atau orang lama ke, dia terlupa mengira minit ni. Sebab kita nak balik cepat, kita kena ikut minit lah, jangan ikut kilometer. Kan? Tolong ikut minit. Pada saya ikut minit tu lebih berbaloi daripada kita. Okey? So kalau RM25, hantar dia lebih kurang 10 minit, itu high fare gila-gila. Betul? Tapi jarang sangat nampak macam tu. Tak pernah nampak, jarang sangat lah. Kecuali mungkin hari pukul 2 pagi, 3 pagi, hari malam minggu, mungkin kita boleh nampak. RM35 hantar 15 minit. Yes. Tapi disebabkan harga driver pun sangat kurang, permintaan sangat tinggi waktu tu. Ramai anak-anak muda kita keluar pergi berjimba ke apa, enjoy. Okey? So asas dia untuk saya tak stres adalah ini. 25 minit plus minus 10 minit. Sama juga dengan RM5. Penghantaran maksimum 15 minit maksimum. Maksimum 15 minit. Supaya kita tak stres. Okey, so ingat,
Kenapa saya target RM30? Sedangkan kita ada 60 minit. Sebab kita lupa pick up time, semua tu kena ambil kira. Okey? So dengan automatik kita bermain dengan masa, automatik kita boleh kejar benda ni dan kita boleh cuba balik seawal yang mungkin. Jangan terlampau lama sangat atas jalan. Sebab tu sebelum ni pun Grab ada bagi warning pada kita drive terlampau lama kan. And then lepas drive terlampau lama tu tiba-tiba dapat airport. Ada dulu. Pasal apa? Dia nak kita berehat. Sebab tempat airport kan, kita duduk berehat sejam 2 jam. Siapa nak tidur-tidur. And kalau jenis yang tak suka airport tu boleh rehat kat kedai ke apa ke. Okay. So macam ini, bermainlah dengan masa, jangan bermain dengan kilometer. Kalau bermain dengan kilometer, payah. Okey, sebab orang terlupa. Daripada pavilion pergi ke KLCC, boleh pergi hantar tu dalam masa 20 minit. Tapi kenapa fare dia tak RM5 dia? Yang itu pandai pula orang cakap, oh itu base pada masa. Tapi orang yang atas ni terlupa, asas pengiraan dia orang masih lagi per kilometer saja. Kalau masih lagi, kalau ikut per kilometer, ada tak bagi saya satu job, Kak? Buka app sekejap. Bagi saya satu job, tak kisahlah apa-apa job. Tengok fare, tengok kilometer. Kita buat kira-kira kat sini sekejap. Saya tak kisahlah latest, tapi agak jauh sikit lah. Janganlah terlampau dekat, payah nak kira. Kalau ambil ready, Fare je, bagi fare berapa kilometer? Fare besar bukan fare dah tolak 20%, fare besar. Tak kisah. Okey, berapa? 23. Okey, penghantaran dia berapa kilometer? 12.4. Kita ambil 12 sajalah. 12 kilometer. Okey, harga RM23 ni, okey, kita kena tolak RM RM2 untuk buka pintu. Okey, ini harga buka pintu. Macam taksi lah, taksi RM3. Kalau eksekutif RM6, tak salah saya lupa. Okey, e-hailing pun ada sebenarnya, kita cuma tak nampak je. So harga akan jadi RM RM21 untuk jarak 12 km. Kalau diikutkanlah harga kilometer ni, berapa agak-agaknya? Bahagi Kak, RM21 bagi 12, 1 kilometer tu jatuh berapa ringgit? 1.75. RM1.75 per kilometer, betul? Tinggi kan? Cuba kalau betul-betul EHO ikut 1 kilometer 70 sen. 0. Ini basah, ini kasar ni, kasar. Memang kita harga jangan ambil harga bersih, jangan ambil kasar. Okey, kalau betul-betul EHO ikut 1 kilometer RM 70 sen, tak naklah ambil 70 sen. Tak ada maruah sangat, kita ambil 90 sen lah. Harga dia akan jadi tak sampai berapa ringgit? Cuba Kak kali 90 sen kali dengan 12 kilo, tak sampai pun RM10. RM11 macam tu. Berapa? RM10.80. RM11 lah. Okay. Kalau betul-betul EHO ikut harga yang per kilometer yang kerajaan bagi hari tu, kita lagi meninggal. Tapi Grab pandai, dia base pada minit juga. Dia pun base pada minit. Sebab tu harga tu akan jadi tak stable. Dia akan jadi mungkin low fare, mungkin harga yang tak ada demand banyak,
harga dia mungkin akan jadi 15 atau 17 ringgit. Tapi kalau harga dia high fare, dia akan jadi 30 ke 35 ringgit. So, benda macam ini ke yang kerajaan nak e-hailing buat? Harga yang diberi 70 sen ke 90 sen yang dicadangkan oleh bijak pandai di atas, tak kisahlah bijak pandai itu datang daripada persatuan ke, bijak pandai itu datang daripada kementerian ke, APAD ke, JPJ ke, whatsoever, 70 sen ke 90 sen. Meninggal ke tak meninggal? Meninggal lah. Sebab tu, tolong bermain dengan masa. Nak tahu harga tu tinggi ke rendah, base pada masa. Harga RM40 kalau hantar 75 minit, itu low fare. Kalau 40 minit hantar 20 minit, itu harga yang okey, yang standard, yang harga high fare. Kalau RM40 hantar 41 atau 40 minit is normal. Okey, so ingat yang itu, ingat. Nak tahu harga tu high fare ke low fare ke, base pada masa. Tolong jangan base pada kilometer. Okey, tolong ingat ni, simpan baik elok-elok. Sebab selepas ini saya akan buat kelas base pada link saya saja, yang ada duduk dalam lingkungan saya saja. Saya tak akan buat lagi macam ni. Yang ini sebab saya memang niat saya untuk memberitahu apa perasaan saya. Saya mewakilkan driver-driver, kesusahan driver yang ada sekarang, apa punca-punca dia, itu saya beritahu. Saya luahkan. Kalau ada apa-apa pertambahan yang nak diluahkan, tolong beritahu balik. Ingat, kita ada lingkungan ada dalam 20 ke 30 orang lebih kurang macam ini. Alhamdulillah. Ini harga kasar bang, bukan harga tolak 20%. Okey lah. Okey. Kasar. Dapat 16 itu tak ada masalah. Tetap komisen tetap kena bagi. Kita tengok daripada segi ada EHO yang dia bagi komisen yang rendah 10%. Apa pulangan yang bagi pada kita? Tak ada. Tak ada bonus, tak ada insentif, tak ada apa-apa yang dia boleh bagi pada kita. Bukan saya mengutuk, tidak, tapi ini hakikat dia. Kenapa dia ambil 20% tu? Sebab dia nak menjalankan marketing dia. Bukan dia nak untung semata. Nak jalankan marketing, maintenance untuk apps. Kalau apps tu crash, berapa banyak dia kena keluar duit? Satu tu 2 juta, mungkin 10 juta. Itu kalau di Malaysia saja yang crash. Kalau Southeast Asia, ingat tak dulu tahun 2018 pernah jadi satu Malaysia, satu Southeast Asia harga semua RM5. Pernah ingat tak? Siapa yang pernah kayu lama dulu pernah ingat tak? Semua harga RM5. Pergi Genting pun harga RM5. Dulu ya, app crash. So dia nak, tak salah saya, dia nak betulkan balik waktu tu dalam, ambil masa dalam 2 jam ke 3 jam, tak salah. Hari Jumaat, tak salah saya waktu tu. So dia nak maintainkan apps tu apabila dah crash, sila-sila bulan 10 juta ke 20 juta. So kita tak boleh nak cakap tidak apabila dia ambil komisen tu. Sebab pulangan yang dia berikan pada kita ada, bukan tak ada, bukannya semata dia ambil, tidak. Kadang kalau kita tengok hari yang waktu dia bagi bonus dengan kita, contohnya RM20, dia ada bonus RM5 contoh. So bonus tu sepatutnya RM4 saja, betul tak? RM4 saja. Tapi dia tambah lagi RM1. Dia bukannya untung kat situ, dia rugi sebenarnya. Memanglah dia tahu waktu peak hour saja. Tapi waktu peak hour tu patutnya dia collect duit lebih. Tapi kenapa dia tak collect? Dia bagi juga. Sebab apa? Ini salah satu marketing daripada e-hailing Grab lah. Dia bagi satu harga yang rendah, tapi dia tambah dengan bonus. Okey, supaya apps yang lain ikut harga yang rendah tu juga. Pada saya itu sebenarnya benda yang tak berapa bagus. Tapi disebabkan habit kita dan nampak benda tu nampak ada tambahan itu menguntungkan, tak pernah langsung berfikir adakah penambahan tu menguntungkan kita atau merugikan kita. Sama juga dulu macam airport. Sama juga dulu macam airport.
Apabila dulu dekat tahun RM65 akan campur RM4. Sebelum tu lagi ada lagi tinggi lah. RM4. Lepas tu ada tempat-tempat yang pertengahan sikit, dia tambah RM10. Ya, tempat yang jauh RM65, dia open ataupun dia bagi harga bonus RM20. Tapi sekarang ni dah tak ada. Base pada cashback 10%. Yalah, tapi kita nak buat macam mana bang? Ada disebabkan ada satu hal yang dulu yang berlaku. Patutnya ini tak payah cerita lah yang pasal MD ni semua tak payah cerita lah. Ada rahsia-rahsia dulu. Sepatutnya tak perlu di open pada orang, tapi ada yang open juga, membuatkan orang yang biasa pergi airport tu akan main town dulu, menyebabkan harga tu akan jatuh lagi rendah. Itu pun salah satu punca juga. Sebab dia nak dapatkan job airport tu dulu senang sikit, tapi sekarang ni dah agak susah. Sebab apa? Tak ada cara lagi lah. Belum ada cara lagi lah. Sebab tu kalau dapat satu skill, bukan mod tapi satu skill MD dan avoid ni, tolonglah simpan. Tak payahlah nak beritahu satu dunia yang kita ni dapat benda lah tu. Beritahulah pada orang-orang yang kenal je. Saya ni walaupun saya tahu, saya tak beritahu, saya tak beritahu pun dalam grup saya. Apabila benda itu terbongkar, ada pula yang mesej, sampailah hati tak beritahu saya, dah tak nak kawan. Tak boleh lah, saya tak boleh bagi semua. Sebab benda ni kalau kita semua orang pergi airport, dah siapa pula nak jaga town? Kena fair and square lah. Sekarang ni more pada town. Sebab apa? Airport tak ramai orang. So harga tu akan jadi lagi down. Pasal apa? Supply pula jadi tinggi. So benda tu sebenarnya kan nampak, apabila orang yang kurang berfikir panjang benda-benda macam gini, sekadar nak dapatkan satu nama, open benda Allah ni, nak dapatkan nama, dia tak terfikir pun benda Allah ni. So kita mengharaplah, saya pun bukannya nak kata baik, tapi kalau sesiapa yang ada MD itu, okey, terpulang pada anda nak simpan sendiri pun, nak beritahu, tapi tolong jangan beritahu satu dunia yang anda tu ada cara tu. Kalau bagi tahu satu dunia, payahlah kita. Dah semuanya pergi airport, harga tahun akan naik. Dia kena ada keseimbangan. Sikit duduk airport, sikit duduk town, supaya harga tu boleh balance. Okey bang, abang nak tanya apa tadi? Itu yang kiraan minit. Berapa cadangan? Okey, kalau saya untuk keadaan zaman sekarang 1 minit adalah ni cadangan Okey, untuk cadangan masa penuh. Cadangan kilometer, saya akan ikut apa yang teksi buat. 1 RM RM1.20 per kilometer. Tetapi dari segi minit, saya rasa RM RM1.10 per minit. Okey, baru agak selesa pada driver. Tak boleh terlampau rendah sangat, rugi kita. Bukan nak kata, sebab keliling kita ni, contohnya maintenance ke apa ke, dah naik dah. Barang-barang spare part dah naik 30%. Tapi harga ni, harga zaman Tok Jahiliah punya, zaman Tok Kaduk punya. Tak elok lah macam tu. Okay, ini kalau boleh tolong siapa-siapa yang bijak pandai, yang tukang pemikir lah, dikatakan tukang pemikir di pihak persatuan. Sebab saya ni memanglah saya persatuan, tapi saya more pada driving. Saya nak dekat dengan driving. Sebab kalau saya tak drive, payah juga saya. Dan lagi satu, saya mengharapkan pada orang-orang yang banyak bercakap melalui Facebook ke apa ke, tolonglah join persatuan. Anda asyik banyak bercakap, kerja tak buat pun payah juga. Tolong turun, duduk dengan persatuan, kongsikan masalah anda pada persatuan.
Tak banyak pun persatuan tu bayar setahun RM20 ke RM10 ke. Tak nak masuk GDMA pun tak ada masalah. Masuk ada Jose Rizal punya ke, apa nama, Gabungan E-Hailing Malaysia ke, tak kisah, GM ke apa-apa persatuan yang ada, masuk. Anda sebenarnya layak bercakap apabila anda ada persatuan, anda berkayuh, anda layak bercakap benda lah ni. Kalau sekadar berkayuh saja, cakap kosong tin kosong dekat Facebook, pumpam tapi tak buat apa, tetap juga ambil harga in-driver, baik tak payah. Okey? Jangan kasih malu lah. Saya dah bagi panjang lebar tadi, 1 kilometer berapa apa semua. Bukan saya cakap Grab, saya bercakap pada apps yang lain. Apabila anda buka harga anda, okey, anda ikutlah harga ni, bersesuaianlah, berpuas hatilah driver. Anda pun rasa berpuas hati, driver pun rasa berpuas hati. Percayalah cakap saya. Kalau dah daripada airport yang jauh dia tu kalau kita ambil Sunway pergi ke airport 45 minit, betul? Betul tapi harga RM30, rasa-rasanya berbaloi atau tidak? Yang baru-baru driver umur yang baru setahun jagung, sekadar 2-3 bulan kayuh, dia akan ambil lah. Sebab apa? Dia orang tak ada asas. Sebab tu yang ini pun saya marah dengan Alfa ni. Tak kisahlah registrar ke Alfa ke, daftar driver, biarkan driver macam itu terkontang-kanting, mampus buruk kat situ. Kena ban, kena apa semua, tak nak tanggungjawab. Yang penting dia dapat 150 ataupun RM250 komisen dia orang. Selepas tu driver nak terkontang ke, nak termampus ke, lantak. Sebab tu saya dulu pernah jadi Alfa sekejap lah. Ada program tu, syarat dia 10 dalam masa 3 bulan 10 driver saya daftar, tapi saya rasa asas pengajaran dia sama. Didik. Jangan jumpa saya juga, saya seorang-seorang pun tak larat. Jumpa, macam contohnya Abang Ram, dia ada Kak Siti. Dia pun boleh ajar. Siapa-siapa yang baru pun boleh ajar orang-orang, ya, boleh belajar daripada orang yang lama. Tolong Alfa yang ada katanya hebat RRC ke apa bagai ni semua ni, yang katanya ada suara, tolong bertanggungjawab atas pendaftaran anda. Jangan nak ambil duit semata-mata. Sebab saya memang cukup pantang. Anda nak tembak saya pun tak ada hal. Anda nak jumpa saya pun tak ada masalah. Jumpa saya berdasarkan dengan fakta, bukan jumpa saya tin kosong. Sebab saya bagi anda ni semua bukannya private and confidential. Saya bagi open supaya diorang boleh tahu, supaya sama-sama dapat rezeki. Tak perlu sorok-sorok. Ni bukannya zaman-zaman yang orang-orang lama. Masa saya dulu 2017, saya nak cari ilmu daripada orang lama pun payah. Dia orang akan simpan. Dan apabila saya dapat satu ilmu tu, dulu pernah saya dapat satu ilmu tu dan saya buka kelas, orang lama, Black, kenapa ajar benda Allah ni? Cara kita ni, cara siapa? Ini cara saya, hak saya nak ajar pada siapa-siapa yang saya suka. Sebab ilmu ni ilmu Allah punya. Tak ada siapa pun boleh cakap jadi hak milik. Even sebab tu saya buka kelas ke, ada pun orang bertanya ke, saya tak ambil 1 sen duit pun. Sebab benda tu nanti akan datang. Adalah share saya dapat kemudian nanti. Contohnya saya pun bukannya selalu senang. Dulu pun saya pernah kena COVID, tak minta pun. Saya pernah juga isteri dan anak saya kena COVID dan saya kena kuarantin, tak minta pun. Tapi ada kawan-kawan yang buat donation, dapat juga duit RM1,500 kan. Kawan-kawan yang lain pun ada akan bantu. Cumanya tolong, kalau dari segi kerosakan kereta, tolong manage duit tu sendiri. Contohnya, anda tahu
Risiko apabila anda berjalan sebanyak 400 ke 500, 300 ke 500 km setiap hari, possibility untuk anda punya kereta gearbox kong ataupun enjin pecah tu sangat tinggi. Sepatutnya tahun pertama apabila kereta anda tu tak ada apa-apa, standby lah at least 10,000. Simpan tepi, jangan digunakan duit tu, supaya apabila pecah ke enjin ataupun enjin kong ke ataupun gearbox kong ke, ada duitnya, standby dah duitnya. So macam mana nak cari duit tu? Buatlah management, financial management. Grab pun pernah buat. Kalau macam saya punya cara, saya ambil berterima kasih pada satu hamba Allah nama dia Fendi. Dia cakap dengan saya, Black, aku kayuh 20 hari ya Black. Sebab aku punya komitmen 4,000 sebulan. Aku kayuh, aku mesti kena ada dalam bank. Aku mesti kena ada 200. Supaya 20 hari tu aku boleh dapat 4,000. Okey, 10 hari tu aku boleh enjoy. Nak kayuh pun boleh, tak nak kayuh pun boleh. Tapi 20 hari tu aku mesti kena kayuh. Kalau ada orang yang 1 bulan seminggu sekali cuti bermasuk 26 hari. Kalau kita push 20 hari, 200 kena ada dalam bank Bukannya 200 ni kita dapat. Kita kena 200 ni masuk dalam bank. Kalau 20 hari adalah 4,000. Okey, kalau tambah lagi 6 hari, 6 hari kali dengan 200, ada lagi 1,200 ekstra. Kalau komitmen dia 4,000 sebulan. Kalau komitmen dia lagi rendah daripada tu, mungkin target dia akan jadi jatuh sikit ataupun tinggi sikit, dia akan dapat lagi selesa lah. Boleh bawa family ke mana-mana. Okey. Cuma kena ingat, dalam bank tu kalau komitmen 400, kalau komitmen 4,000 sebulan, 200 setiap hari mesti ada duduk dalam bank. Bukan 200 tu kasar kita dapat. Sebab apa? Kita terlupa yang kita ada shop now pay later. Shop now pay later ni bukan tak bagus. Tapi kalau terlampau banyak sangat ambil pun tak bagus. Okey. Pada Black kalau setakat loan ataupun shop now pay later tu dalam lingkungan RM30 masih lagi okey. Jangan melebihi 100. Okey. Kalau satu hari 100, contohlah saya bagi satu contoh, tiba-tiba akaun freeze disebabkan rotek mati, 3 hari atau 4 hari tak boleh kayuh, kita ada loan dengan shop now pay later RM100, 4 hari 400. Habis macam tu je. Kita bila on balik, top-up 100 licin, top-up 100 licin. So shop now pay later bukan tak bagus sebab kita nak beli sejelepuk. Contohnya TV harga 2,000 sejelepuk kita tak mampu. So ada benda ni bagus, tetapi tolong beringat, tolong jangan sampai memakan diri. Tolong. Yang itu saya ni. So kalau saya tadi macam itulah. RM200 satu hari mesti kena ada dalam bank. RM20 saya letak dalam tabung setiap hari. Saya tak tahu apa kegunaan. Kadang-kadang orang rumah cakap, bang nak order Grab food, bang nak beli itu, nak beli ni. Ambil dalam tabung tu, jangan kacau duit kita. Tabung tu ada RM20 satu hari. Kalau misalnya kata kita tak usik dalam masa 25 hari, bermaksud kita ada 500. Kan boleh 500 tu kita keluarkan balik, beli barang dapur untuk sebulan. So tak ada masalah kat situ. Letak je tabung tu, tak ada apa pun. Letak je, tutuplah mata RM20 tu. Dan kalau boleh, buat lagi satu tabung, letak je RM10. So kalau 25 hari kayuh, ada RM250, buat servis. Sebab untuk servis kereta, servis kereta biasanya RM400. Tapi bila kita dah ada separuh dekat situ, RM200, kita tak terbeban nak keluar daripada poket kita. So itu kegunaan dia. Walau macam mana pun, financial kena betul. Kan? Sebanyak mana orang dapat pun, kalau dia tak pandai jaga financial, tak akan jadi apa. So bila anda berfikir pasal financial ni semua, automatik yang anda akan rasa, oh aku kena dapat target ni, oh aku kena cepat ni, supaya kita boleh balik. Benda-benda ni semua saling berkait. Jangan cakap benda ni tak saling berkait. Berkait semua sekali. Okey, yang paling penting tu, yang ada simpanan
untuk kereta apabila rosak meja ni 10,000 tengoklah base pada kereta. Kalau setakat kereta Azia, janganlah simpan banyak sangat 10,000 tu. Letaklah 5,000. Okey, supaya kalau kerosakan meja contohnya melibatkan amount 1,000 atau 2,000 ringgit, duit tu dah ada. Kita boleh okey, terus buat. Saya tak nak lengah-lengah, terus buat. Barang semua beli, terus buat. 1-2 hari boleh dapat. Sebab saya nak sambung kayu balik, nak cover balik harga 2,000 ni. So itu kena ingat. Kalau kita tak ada langsung, tak ada simpanan, okey, saya tahu kita selepas PKP ni duit simpanan yang kita ada pun dah habis. Tapi kalau boleh, mulakan balik. Cubalah. Sebenarnya takkanlah kita punya komitmen 4,000, kita boleh dapat hanya 4,000 saja. Lebih daripada tu sebenarnya. Kalau macam saya target banyak tadi tu 320 satu hari. Shop Now Pay Later RM30, ada 290. Tolak minyak RM50, ada 240 lagi. 200 saya simpan, RM20 dengan RM10, ada extra RM10 lagi. Nak makan-makan ni semua sebenarnya, kalau kita keluar, sebelum keluar tu kita dah menyekik dulu, dah tak ada istilah kita nak berhenti makan dah. Cubalah kita berjimat pula duduk makan kat rumah. Kalau nak lebih target tu, lebihlah lagi, supaya lebih selesa. Sebab tu target saya Isnin sampai Khamis saya rendahkan sikit, tapi Jumaat Sabtu Ahad saya tinggikan sikit, supaya setara. Dan lebih tu untuk kita lah bawa berjalan ke apa ke, itulah. So faham Ada apa-apa lagi nak tanya? Selepas ni saya dah off video sebab kita ada perbincangan dengan grup-grup lain pula. Ada apa-apa lagi nak tanya? Macam ni bang? Okey. Siang ke malam? Satu hari. Okey. Kalau dari segi untuk fare, pada saya fare hari Ahad sepanjang hari sebelum pukul 12 malam lebih cantik daripada hari Sabtu. Sebab hari Sabtu ni all day kita akan menghadap jam. Okey. Saya pun tak tahu kenapa habit. Hari Sabtu je all day mesti jam. Semua nak keluar. Tapi kalau hari Ahad memang kurang, sangat-sangat kurang. Okey, so kena baca. Saya macam dulu saya beritahu hari apa perlu cuti lah, apalah, keluar kat mana hotspot. Sekarang ni saya more pada financial, more pada target berapa jam. Okey, cuti tu semua pandai-pandai sendiri. Anda dah pernah kayuh Isnin sampai Ahad, anda dah tahu hari apa yang paling susah. So anda tahu hari apa yang patut cuti. So cutilah satu hari. Janganlah cuti satu hari tu direct lantak sampai 3 hari. Biasanya pemalas. Saya pun ada rasa macam itu. Hari pertama cuti tak rasa, hari kedua cuti tak rasa, hari ketiga cuti. Lepas tu meninggal. Tak kena kerja. Pernah. Semua jangan cakap saya seorang. Semua pun ada rasa sifat malas tu. Terutamanya apabila harga tu dah jadi rendah. Ada driver yang black, aku malas nak kayuh, aku nak rehat dah, semak kepala otak aku. 2-3 job dengan harga macam gini aku balik lah. Ada. Jangan cakap dengan saya tak ada. Saya sendiri pun rasa. Semalam saya rasa macam aku malas betul lah nak kayuh, nak cari lagi RM90 ni. Aku melepet daripada pukul 1 pagi sampai pukul 4 pagi. Sudahnya lepas tu pukul 4 pagi tu kayuh, dapat jauh sikit, mengangkang, malas, cancel. So ingat, kita ada hari malas kita. Apabila sampai hari malas tu, dapatlah cover hari rajin kita tu. Dia takkan sentiasa hari rajin. Membohong. Dia akan ada hari malas. So apabila hari malas tu sampai, waktu yang hari rajin tu tolonglah manage financial tu betul-betul. Ada apa-apa lagi nak tanya? Cukup jelas? Okey, kalau tak ada saya ucapkan